Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam dengan izin dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada pagi Jumaat. Yang mana insya-Allah seperti biasa kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Taqribul Ikhwan fi ta'allumi aqaidil iman, karangan Tuan Guru Abdul Qadir bin Wangah Wakaf Budi Sekam Qatani. Baik, ini tersambung lagi insya-Allah. Kalau kitab saya ni pada muka surat 23 iaitu bahasan sifat basar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat basar. Ini ialah bahasan sifat basar. Bermula ini ialah bahasan sifat basar. Jadi khabar mubtada mahzuf tu. Baik. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu, dan setengah, yakni sebahagian daripada sifat ma'ani, yakni sifat ma'ani bagi Allah. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu, yakni ma'ani bagi Allah Ta'ala itu, khabar, ialah basar, ialah sifat basar. Jadi, kita masih lagi dalam perbahasan sifat ma'ani. Ini kita masuk pada sifat yang ke-12 iaitu sifat basar. Apa makna basar? Yakni pelihat.
yakni sifat pelihat. Yakni sifat pelihat. Yakni sifat pelihat yang ada di zat Allah lah. Depan tu ada. Baik, jadi dia nak takrif pula. Apa itu sifat basar? Iaitu nama bagi satu perkara yang ada. Yang ada ia pada zatnya Ta'ala. Iaitu sifat basar itu nama ataupun satu panggilan. Bila sebut nama ni, ni dia panggil kena pada sifat. Dalam kitab Syarah Abdul Salam dia sebut, min itlaqis sifah wa yuradu biha bimakna ismi. Ni ismi tu, nama-nama tu ismi tu. Min itlaqis sifati, apabila dari diitlakkan sifat, apabila kita gunakan sebut nama sifat, kita sebut sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat sama, sifat basar. Bila kita sebut sifat basar tu itu dikenaki dengan makna ismi. Apa? Satu panggilan, satu nama. Dinamakan makna ismi ni, ismi kata, tu kata, iaitu nama, satu panggilan bagi satu perkara. Yang ni bagi satu sifat. Bagi satu sifat. Sifat mana? Perkara tu mana sifat? Sifat yang ada ia sifat itu, ia perkara itu pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala. Maka diri sifat itu yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Apa maksud yang ada? Yang sah dipandang. Yang boleh dipandang pada zatnya Allah Ta'ala jikalau Allah Ta'ala bukahi hijab di hari akhirat esok. Bila sebut tu yang ada tu maksud yang wujudi, mudah kata. Kalau bahasa kita nak terjemah tu, kalau terjemah Melayu tu panjang pula. Maksud kata satu perkara yang ada, satu sifat yang wujudi. Faham itu? Bila wujud itu benda yang boleh nampak dengan panca indera. Benda yang boleh kita pandang. Tapi bukan di dunia ni lah. Benda yang sah boleh dipandang. Itu maksud dia. Itu maksud kata benda yang ada. Perkara yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Seolah dia menumpang pada zat Allah Ta'ala. Dia sifat, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Ta'rif sifat maqama bi ghairihi. Perkara yang ada tu dengan yang lainnya. Perkara yang menumpang dengan benda yang lain. Itu makna sifat. Baik. Maka pasal itulah. Apa pasal itu? Maka sebab itulah. Sebab kata sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala tu. Sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala tu. Pasal itulah, pada sebab itulah. Maka sebab itulah, sebab apa? Sebab satu perkara, iaitu sebab satu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala tu. Sebab itulah dia melihat. Bila sebut kata dia melihat tu, kita faham apa cerita je? Kita faham dia nak mula pada samaratus sifat. Jangan pandang pada melihat apa lagi, belum lagi. Semata-mata kata dia tu ada sifat melihat. Maka sebab tu dia boleh melihat. Dia boleh melihat tu, dia tak panggil takluk lagi tu je. Dia panggil samaratus sifat. Dia kena ulang juga ni. Kalau tak main tu lupa tu. Nanti panggil,
dengan dia melihat, tu takluk. Nanti dulu kalau kita gaduh-gaduh tu, kata kalau secepat-cepat tu rasa, nak kena bertakluk. Tak lagi. Dia takluk, kita dah maklum dah. Bila sebut melihat akan sekalian perkara, baru kita kata takluk. Nampaknya, tu. Sebab tu kita kata sifat hayat dia tak ada takluk. Dia ada sama tu sifat. Nampak tak? Dia sifat hayat kita terjemah penghidup. Dengan penghidup tu lah. Allah Ta'ala menghidupkan, maksudnya boleh Allah Ta'ala nak boleh. Maksud menghidupkan di sini, maksudnya dengan mana sama tu sifat. Bukan makna takluk. Tu. Dia nak taswir. Macam mana yang dia katakan melihat tu? Macam mana kata Tuhan itu dia melihat? Dengan makna. Dengan makna ni, orang panggil, kalau bahasa Arab tu, dia panggil ba li taswir. Nak memberi gambaran. Apakah gambaran dengan Tuhan tu melihat? Dia panggil. Dengan tu dia panggil. Asal bahasa Arab, dengan. Tapi dengan mana li taswir. Dengan mana? Dengan nak menggambarkan. Macam mana dia katakan dia melihat? Dengan makna nyata sekalian perkara yang ada. Sama ada yang berwarna atau tidak. Sama ada perkara yang ada, apa yang ada, yang berwarna ataupun tidak, atau tidak yang qadim atau baru. Tengok. Ni macam sifat sama juga. Dia sama je. Cuma dia ubah ibarat. Nampak hal ni dia pendek sikit. Dia merangkumi semua. Dia ayah dia cakap gitu lah. Dia kali pertama tu dia panjang. Sifat sama tu. Lepas tu sampai kat ni jadi pendek dah. Sebab apa? Sebab dia sama. Tapi cuma takluk sama dia inkishaf tu dengan pendengar. Takluk basar dia inkishaf dengan pelihat. Tu je, beza tu je. Ada pun lain takluk tu sama. Sebab tu dia kata nyata sekalian perkara. Apa maksud nyata? Inkishaf. Inkishaf tu lah. Dia terjemah pada inkishaf tu. Dengan makna nyata, yang ni inkishaf. Nyata dengan perkara yang dilihat. Kalau bahasa Melayu boleh itu. Kalau inkishaf ni terjemah mana? Ataupun nyata dengan perkara yang dilihat. Boleh? Jelas pun boleh kan? Jelas boleh. Bila sebut nyata ni dia tahu. Mana nyata dengan sifat pelihatnya. Nyata apa? Bagi Allah Ta'ala. Tambah sikit. Nyata bagi Allah Ta'ala itu. Fine. Oleh sekalian perkara yang ada. Bila sebut perkara yang ada tu, perkara yang maujudat. Perkara yang wujudi itulah. Tengok, dia kata benda yang maujudi tu. Benda yang maujud. Dia nak takmim. Apa yang katakan perkara yang ada tu? Sama ada yang berwarna. Sama ada perkara yang berwarna. Jadi kena ingat aja sifat basar ni. Maksud kata nyata tu, nyata segala maujudat bagi dia dengan sebab, dengan dapat melihat oleh sifat basar. Nyata tu maksudnya nyata di sisi sifat basar Tuhan. Bila sebut maujud ni umum. Aja.
Lepas tu dia kata, yang berwarna atau tidak yang qadim. Tak kena tu. Dia tak boleh sama atau tidak yang qadim, tak kena. Atau tidak. Nah, berarti tu. Koma tu. Atau tidak Ha, berwarna. atau tidak. Batu berarti tu. Batu. Yang qadim atau baru. Tu. Ini payah. Dia ikut bahasa Arab tu. Dia nak takmim. Sama ada. Dia kena cakap gini. Sama ada sekalian perkara yang ada itu yang berwarna. Apa cakap gitu je. Sama ada yang berwarna tu dia tak habis lagi cakap tau. Dia cakap gini. Sama ada yang berwarna yang ni. Sama ada sekalian perkara yang ada itu yang berwarna. Apa kena? Dia cakap ringkas-ringkas dah tu. Sama ada sekalian perkara yang ada itu yang berwarna. Satu. Hitam, putih. Tuhan nampak. Satu maklum lah. Ataupun tiada. Ataupun tidak. Apa maksud tidak? Tambah. Yang ni sama ada sekalian perkara yang ada itu yang tidak berwarna. Tuhan nampak juga. Macam mana? Seperti kita kata apa? Suara. Allah nampak tak suara, Ustaz? Bukan kata di suara tu. Sebab dia kan dapat dengan apa? Benda wujudi nampak dia. Angin. Nampak tak? Dia tak kira. Maka itu semua dia katakan, tu kata selain daripada benda warna. Asal kata benda ada, Allah Ta'ala nampak. Baik kita tanya. Saya nak tanya satu lagi, dah lama seminggu tinggal. Saya nak tanya orang Selamat. Haji Khairuddin. Ada tak? Ada, pemburu ada, Ustaz. Tak ada, Ustaz. Okey, nak tanya Haji masalah sifat basar ni. Baik, Tuhan tu nampak tak? Ni tangan saya dah bergerak ni kan. Tuhan tu nampak tak bergerak je? Haji Khairuddin? Tak nampak, Ustaz. Tak nampak? Dengar orang awam ni kata, dengar orang insyaAllah ni pelik ni. Haji Khairuddin ni. Main mana kata, orang mana berkata tak nampak gerak ni Tuhan. Dia kata manusia pun nampak gerak, tiba Tuhan tak nampak pula. Macam mana tu? Tak nampak tu sebab apa Haji Khairuddin? Haji Khairuddin, sebab tu payah tu Haji. Nampak Dia tak wujudi. Dia bukan wujudi. Kena jawab itu. Dia benda yang amrul itibari sahaja. Benda yang difaham daripada akal. Tapi ni nak cerita kat awam ni tak boleh, berat sikit. Saya kata Tuhan nampak tak ni bergerak, tak nampak. Tak boleh. Dia kata orang mengaji tak apa, kita nak beri praktikal, nak bagi kita tahu tempat mengajar tak apa. Di dalam tempat mengajar kita boleh cerita. Tapi kalau selain dari tempat mengajar tu, nak kedai kopi ke, nak borak-borak saja tu kena tengok dulu. Dia tu ahli dia ke, dia memang biasa mengaji tauhid ke, kalau tak biasa mengaji, kalau kata dia mengaji basic-basic saja pun tak ada juga je. Dia tak ada juga. Dia akan kata, takkan Tuhan tak nampak? Maksudnya, Tuhan tu lemah lah. Cukup tu lah dah dia bahas. Dia kena kata benda tu wujudi ke tak wujudi, tanya. Jadi Tuhan jadi sifat basar Tuhan bertakluk pada benda yang wujudi. Betul kena bahas gitu. Jadi benda tu habis tu Tuhan jahit. Dah, Tuhan tahu. Dia kena jawab gitu je. Tuhan tahu kata bergerak. Lagi pula benda tu bukan benda yang wujudi. Tuhan tahu. Tahu dengan sifat ilmu. Kita je dengan akal kita. Tuhan mana ada akal, Tuhan tahu dengan ilmu dia. Nampak tak je?
Dia akan jawab gitu. Kalau orang iktiraf kita balik, orang kritik kita balik. Habis tu Tuhan tu, habis tu tak nampak bergerak tu. Pas kita nampak bergerak, kita ni tahu kata bergerak melalui akal. Tapi Tuhan tu, dia tahu dengan sifat ilmu dia. Itu beza kita. Yang jawab gitu apa? Habis. Ustaz, Ya, ya. tanya. Jadi ambil intibar itu makna masuk dalam perkara jaizat lah. Tak ada ilmu tu. Takluk ilmu, dia masuk dalam sifat apa? Masuk dalam jaizat lah. Perkara yang harus. Yang mungkin. Ya, betul. Maksud mungkin harus. Tak ada ilmu tu dia Tambah buat ilmu, dia takluk ilmu, dia balik bertiga. Ini wajibat. dia masuk dalam takluk mungkin lah. Sebab yang ketiga, betul lah. Ya, Maksudnya tahu Tuhan tu, kata diri bergerak tu, tahu kata ada. Itu takluk dengan perkara mungkin lah. Terima kasih banyak. Baik, Ustaz Syafi'i kita dia dah start mengajar kat Melaka dah tu. Dia kena kemas juga buah tu. Okay, baik. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Sebab tu dia dekat lagi. Lagi pula, nyata bagi sekalian perkara yang ada itu, sama ada yang qadim. Bila sebut yang qadim tu, Tuhan melihat pada zat dia. Itu panggil qadim. Dan sifat ma'ani dia je. Hatta sekalipun dengan sifat basar sendiri pun dia melihat. Nampak je? Nampak? Bukan kata sifat basar dia melihat pada semua perkara. Benda yang qadim. Habis tu diri sifat basar tak tengok. Dia benar ada. Dia melihat juga pada benda yang sifat basar tu juga. Tapi melihat Tuhan, dia bukanlah dengan kaifiat macam kita. Kaifiat kita dengan mata kiri kanan tu, Tuhan tak macam gitu. Bukan kita kata, oh Tuhan, habis melihat Tuhan tu macam mana keadaan kaifiat dia. Oh atas bawah. Bukan gitu. Hak tu kita. Hak Tuhan dia tak sama dengan kita. Kaifiat dia, murad dia tu, kita serah pada Allah Ta'ala. Nak fikir tak boleh hak tu. Jadi sekalian perkara yang ada ni, yang mawujud tu, semua ditakluk oleh sifat basar. Lagi pula atau baru. Baru ni hak kita dah. Hak mungkin. Hak mungkin. Habis. Maka bagi sifat basar itu 3 takluk. Jadi sifat basar tu ada 3 takluk dia. Sifat basar tu ada 3 takluk dia kata. Dia mana-mana kitab pun sama 3 takluk ni. Mana 3 takluk? Seperti pada samak dahulu. Pada dahululah. Pada takrir, yakni pada huraian. Itu takrir. Takrir ni pada depan ada sebut surahan tu sama. Pada takrir. Ya Allah, jangan je.
Kau minta maaf banyak. Lupa ni. Baik. Dia kata, maka baginya, bagi sifat basar itu, tiga ta'aluk. Kata tiga ta'aluk tu seperti pada samak dahululah. Apa dahululah? Yang ni pada takrir, pada huraian dan suruhan dan juga pada dalil percaman. Sama juga. Kata sifat samak dengan basar tu wajah syabah dia sama pada pihak apa? Pada takrirnya, pada huraiannya, surahannya dan juga pada dalil percaman. Apa dulu? Iaitu yang pertama apa? Ta'aluk suluhi qadim. Kedua, tanjizi qadim. Yang ketiga, tanjizi hadis. Apa dia ta'aluk suluhi qadim dulu? Kita kata patut dan padan sedia kala bagi melihat. Tu ubah sikit je. Jazulina dia ubah sikit je. Bila sebut kata suluhi qadim, patut dan padan. Apa patut padan? Boleh. Ta'aluk suluhi. Boleh bagi Allah Ta'ala tu pada sedia kala lagi melihat. Kita panggil ta'aluk suluhi qadim. Yang kedua, tanjizi qadim dulu. Tanjizi qadim ni apa? Iaitu kita kata berlaku melihat. Kalau bahasa kitab Jawi dia kata melulus. Berlaku melihat pada sedia kala lagi. Ni kita kata berlaku melihat ni maksudnya Tuhan melihat zat dan sifat dia dan sifat ma'ani dia. Tulis itu. Tuhan bila kata melihat tu, bila sebut kata tanjizi qadim tu, Tuhan melihat zat dan sifat ma'ani dia. Atau tanjizi qadim. Dua dah kan. Yang ketiga, tanjizi hadis. Yang ni Tuhan, bila sebut tanjizi hadis ni, baru berlaku melihat. Apa dia baru berlaku melihat? Yang ni Tuhan melihat akan perkara yang ada daripada makhluk ini. Yakni Tuhan melihat akan perkara daripada makhluk ini. Tu di situ. Kita panggil tanjizi hadis. Maksudnya baru berlaku melihat akan perkara yang ada daripada makhluk ini. Tulis situ. Jadi makhluk ini kita fahamlah. Tuhan melihat apa? Benda yang wujudi sahaja. Adapun benda amrul tibari, Tuhan nak melihat sebab bukan benda yang ada. Benda yang tak ada macam mana Tuhan nak lihat. Tapi Tuhan tahu dengan sifat ilmu dia. Kena jawab gitu pula. Jangan cakap terhenti kata Tuhan melihat. Oh, Tuhan tak melihat. Habis itu Tuhan buta, tak nampak. Bukan. Kita jawab Tuhan tahu kata benda bergerak. Tuhan tahu kata bulat. Tu baik. Habis itu. Baik, saya nak tanya satu soalan lagi. Baik, keras pada batu. Keras pada batu. Keras tu. Pada batu. Tuhan melihat ke tak melihat? Hajar Zulina.
Saya cuba lah Ustaz. Hmm. Keras pada batu. Hmm. Hmm. Tuhan melihat kan? Ha? Melihat. Tuhan melihat batu ke melihat ada kerah batu tu Tuhan melihat juga ke tak? Melihat kan? Melihat Ustaz. Maksud kerah pada batu Tuhan melihat juga. Ya. Mana diri batu Tuhan melihat, Ya. mana kerah pun Tuhan melihat juga macam tu. Ya. Ha. Betul ke? Ajar Rohana? Jawapannya betul. Sebab Betul, apa? Ustaz. Sebab dikatakan keras itu benda yang wujudi. Dikatakan benda tu benda yang wujudi selain daripada warna tadi kan. Tu. Baik habis. Terima kasih. Dah faham tu macam mana kalau cakap gitu macam tu dah faham tu. Senang boleh pegang dah. InsyaAllah Ustaz. Okey, baik. Habis itu. Dan juga dalil percaman dia. Lepas tu dia kata apa? Dan juga pada dalil percaman sama juga. Dengan sifat sama juga. Sama. Dia punya dalil percaman tu. Wa huwa sami'ul basir. Tu dalil nakli itulah. Maklum. Wa huwa sami'ul basir. Sama seperti dengan dalil sama. Kalau kita kata Tuhan tu tak ada sifat basar, maka dia jadi buta. Bila jadi buta, dia jadi lemah. Bila jadi lemah, dia tak boleh nak menjadikan makhluk ini. Tu je. Nampak Haji Zaman? Dia punya tertib tu kena tahu. Dalil akli tu. Mula-mula kita kata Tuhan itu dalil dia apa? Kalau Tuhan itu tidak ada sifat pelihat, maka dia jadi buta. Satu je. Apabila Tuhan tu buta, maka rentetan tu dia akan jadi lemah. Bila lagi lemah, macam mana dia nak jadikan makhluk ini? Sedangkan makhluk ini sudah ada. Maka mustahil kita nak kata Tuhan itu buta. Nampak lagi? Itu cara kita berfikir untuk dalil akli. Walaupun dia tak sebut tu je, tapi kita maklum dah. Kita ngaji kita tahu banyak-banyak ni, dalil akli tu kena tahu. Dia bukan mengapa je, kita pun boleh fikir ni, lemah, kita tahu dah. Kalau dia buta, buta bawa pada apa? Lemah. Macam ni lah. Kita kata orang tu buta. Kita kata apa? Dia tak boleh bekerja. Kita kata kita kan. Dia membawa pada situ. Nampak lagi? Tuhan pun kita kena fikir macam tu. Nampak lagi baik habis. Kalau begitu, kejaplah kata ada basar padanya pada zat Allah Ta'ala. Padanya Ta'ala ini pada zat Allah Ta'ala. Kejaplah kata ada basar ni. Kejaplah. Yakinlah. Kita pegang putuslah kata ada basar ni. Ada sifat basar padanya pada zat Allah Ta'ala. Satu. Dan kejap pula tak butanya Ta'ala. Bila sebut kata tak butanya Ta'ala, dia panggil hukum apa situ, Ajawan Fatimah? Bila kita kata Tuhan itu tak buta, dia panggil apa? Hukum apa di situ? Hukum yang berlaziman. Tak. Kita tanya hukum. Apabila kita kata Tuhan tu tak buta, hukumnya apa? Hukum istiqalah. Apa? Isti'alah. Istihalah, bukan isti'anah. Sila istihalah. Lupa Ustaz. Istihalah. Hukum istihalah. Ya, betul. Terima kasih banyak. Tu nak. Tak apa salah tu. Tersalah tak apa sebut, tapi faham. Jadi kita belajar ni kadang-kadang nak sebut kadang tak betul, tak apa, tapi faham. Bukan nak kata mustahil tu. Tak kena. Istihalah. Tak buta. Diri tak buta tu dia punya diri istihalah. Hatu kita sabitkan hukum pada Tuhan tu. Bukan sabitkan hukum Tuhan pada mustahil. Tak kena.
Ini kalau ada orang salah hurai ni, salah faham ni. Dia kata Tuhan tu makna sabit kita sabit kata Tuhan tu tak buta. Sabit apa? Sabit kata hukum istihalah. Bukan sabit kata hukum mustahil pada Tuhan. Mustahil tu kita dah maklum dah. Benda tu benda ikhtira'i. Rekaan sahaja. Dulu kita dah bahas dulu kan. Jangan dah meletak dah. Ya, Ustaz. Benda tu hanya amrun i'tibari ikhtira'iyan. Benda yang amrun i'tibari bukan benda ada. Lagi pula benda yang rekaan. Rekaan saja. Dia bukan amrun i'tibari intiza'i. Dia bukan di tempat ambilan. Macam bergerak ni. Bergerak ni ada tempat ambilan ni tangan. Mustahil tak ada. Habis. Penjagaan. Ini ialah satu penjagaan. Tengok. Dia rasa terjemah tambihun tu. Wajib di atas kita i'tiqad. Wajib di atas kita i'tiqad kata nyata Tuhan dengan sifat ilmu. Satu. Dan sama. Ini dan sifat sama. Nyata Tuhan dengan sifat sama. Inkishaf tu lah Ustaz. Tu je. Inkishaf tu. Nyata je inkishaf. Tapi dia tulis bahasa Melayu kan. Mereka kata nyata apa pula ni. Inkishaf. Nyata dengan sifat ilmu. Dia inkishaf 3 ni lah. Namanya Dan dengan sama. Perhati aja Garuddin dalam apa? Dalam tauliah jaiz tu banyak ni. Kalau inkishaf ni sebut ni. Kerana dia keliru kau orang. Tu. Dengan jawab betul-betul lah. Ni. Inkishaf 3 ni lah. Sebutlah 1, 2 apa lah tak boleh pakai. Ni lah. Nyata Tuhan dengan sifat ilmu. Lagi pula dan dengan sama dan nyata Tuhan dengan sifat sama. Dan dengan basar ini dan nyata Tuhan dengan sifat basar. Nyata tu apa? Inkishaf tu lah. Nampak ajar Faridah Inkishaf tu sendiri. Nyata. Nyata 3 tu dengan ini hasil tambah sikit. Hasil dengan masing-masing tagan. Tagan. Hasil dengan masing-masing tagan, tulis. Tugas. Kerja. Tu tagan. Tu kat ini, kitab Rumi tulis tagan juga ke? Ustaz tulis tagan juga. Dia tagan. Tapi dia tak tulis terjemah tagan tu apa, tak ada? Tak ada. Okay. Tagan tu tugas. Tapi dia kata hasil dengan masing-masing tugas. Masing-masing kerja. Jadi tengok. Dia masing-masing kerja dia apa? Takluk ilmu. Dia tahu inkishaf dia, nyata dia dengan sifat ilmu. Nyata dengan sifat ilmu dengan perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Cuma beza dia, kena tahu tempat beza ni. Dia punya takluk je. Takluk ilmu, dia tahu Tuhan tu dengan takluk tanjiji apa je? Tanjiji qadim sahaja. Sebab apa? Kalau kita kata Tuhan tu tahu dengan takluk tanjizi hadis, itu baru tahu. Kalau baru tahu, itu dikatakan Tuhan tu jadi jahil pula. Sebab tu tak boleh ada tanjiz hadis. Satu. Kalau kita kata Tuhan tu dia ada sulul qadim je. Maksud kita kata Tuhan tu boleh tahu, patut ataupun boleh Tuhan tu tahu. Kalau kata boleh tahu tu maksudnya terdahulu dengan jahil pula. Jadi sulul qadim pun tak boleh ada, tanjiz hadis pun tak boleh ada.
yang ada tanjizi qadim. Dah tetap dah. Tu satu tu je. Dia tak lagi mana dah. Ya. Dia paling sikit sekali. Nampak lagi Kalau orang tanya, kenapa sifat ilmu tu dia tak boleh ada tanjizi hadis? Kenapa tak boleh sulul qadim? Kita jawab gitu je ni. Oh, sulul qadim tu, tengok takrifan dia apa, definisi dia. Patut dan padan. Oh, kita kata, patut dan padan boleh Tuhan tahu. Oh, kalau kata boleh tu, terdahulu dengan jahil tu. Nak tahu pun boleh, tak tahu pun boleh. Macam mana tu? Jahil tu. Ya. Kalau kita kata Tuhan tu, kalau orang tanya, kenapa tak boleh sebut tanjizi hadis? Sebab tanjizi hadis ni baru tahu. Bila sebut baru tahu, dia terdahulu dengan jahil. Sebab tu sifat ilmu tu, dia tak boleh ada sulul qadim dengan tanjizi hadis. Dia hanya ada tanjizi qadim saja. Nampak tu beza je tu beza dia. Beza dari segi takluk. Adapun daripada inkishaf tu sama. Nyata Tuhan mengetahui Tuhan dengan tiap-tiap perkara yang wajib dengan sifat ilmu. Melihat Tuhan dengan tiap-tiap perkara itu, tiap-tiap perkara yang mawujudi dengan wujud itu dengan sifat sama. Melihat Tuhan dengan tiap-tiap perkara yang ada itu dengan sifat basar. Kita terjemah begitu, bapak faham? Nampaknya tu baik. Dia lama bila kita dia panggil malakah tu dah ada tu ni, kita ingat dah ni. Dia tak nanti mengapa dah. Dia tu main selalu dah. Dia tak ada tengok kitab dah. Kalau ada malakah, sifat malakah ni dipanggil, bahasa Arab panggil malakah. Bahasa Arab dia panggil sifatul rasikhatun, sifat yang dah ada tetap dalam tubuh kita dah. Dalam hati kita dah. Macam ni kita menulis ni je. Kalau kita kata benda tu dah biasa je, dia dah biasa menulis dah, kita boleh tulis sendiri dah tu. Nampak je? Itu malakah kita, dia panggil talent. Orang putih panggil talent. Bakat tu maknanya sifat malakah tu dah ada. Pergilah kat mana pun orang tanya. Tak berganjak. Kata Tuhan tu tahu dengan ni, dengan kita boleh jawab dah. Nampak je? Tu baik habis itu. Kata tagan tadi tu. Minta maaf. Kata nyata Tuhan dengan sifat ilmu, dengan samak, dengan basar tu. Sebagai nyata yang sempurna, dia panggil mafhum mutlak. Bagi nyata. Akan sebagai, tambah sikit akan. Nyata Tuhan dengan ilmu tu akan sebagai. Akan sebagai nyata yang sempurna. Dia panggil maf'ul mutlak bagi nyata. Li bayan ni nak menyatakan, dia panggil li bayan ni takkid, nak menyatakan, nak takkid. Tak tahu Tuhan tu sebagai nyata yang sempurna. Tu. Tu. Habis itu. Sempurna ni maksudnya daripada takluk sifat ilmu dengan sifat sama dan juga sifat basar. Tu maksudkan takluk sempurna tu. Dia kena kat situ lah. Nyata dan yang sempurna, sempurna apa? Yang ni sempurna daripada takluk sifat ilmu dan sifat sama dan sifat basar. Habis itu wallahu alam. Ni perbahasan ni kalam ni payah ni. Tak. Ya je. Ya Syafi. Yang mati tu ke mana Ustaz? Dia melihat juga ke? Macam mana? Yang dah mati tu, Allah melihat juga ke? Tak, kita tanya. Maksud orang yang dah mati ke ataupun mati tu? Orang yang dah mati tu. Ada ke tak ada? Kita tanya. Jadi kalau tak ada, dia masuk. Jadi dia duduk alam gaib. Alam gaib tu walaupun alam gaib Tuhan nampak tak? Tuhan tahu juga. Dia tak tersembunyi kan? Walaupun kita kata dia tak ada di dunia. Dia kata macam tu. Bukan kata tak ada tu maksud tak ada tanpa pengetahuan sifat ilmu Tuhan. Tak boleh jadi. Kita kata gini lah. Kita kata dia mati dah. Betul sifat melihat tak boleh nak melihat macam mana? Kita tanya. Walaupun alam gaib, kalau benda tu wujudi dia nampak juga, kita tak nampak. Nampak tak?
Kalau selagi mana ada panca indera tu, maksudnya panca indera. Maksudnya ada warna. Kalau kata alam roh ni, tengoklah sifat Tuhan tu, dia bertakluk pada sifat Tuhan tahu. Tuhan melihat. Walaupun kita tak nampak dari segi mata kita. Tapi nyata bagi sifat Tuhan. Itu nyata tu. Nyata dengan sifat sama, nyata dengan sifat basar. Nampak macam ni Boleh ke kita kata kalau tak nyata, tak adalah sifat qabdah ya Ustaz? Takluk qabdah. Qabdah. Kalau tu qabdah kan dia masuk juga selepas pada hidup, mati takluk qabdah. Yalah, kalau tak ada inkishaf pada benda gaib, mana tak wujudlah sifat qabdah. Tahu jangan qabdah sebab qabdah tu kan ada waktu dalam kubur. Ya. Maksud Tuhan ni duduk dalam kekuasaan Tuhan. Ya, genggaman Tuhan. Maksudnya yang kalau macam genggaman Tuhan tak ada, maksudnya dia tidak ada pengetahuan sifat ilmu gitu. Iyalah. Dia masukkan ni takluk qabdah tu. Habis itu. Baik, nanti ya dapat macam ni Baik, kemudian kata bahasan sifat kalam. Sifat kalam ni panjang. Ini mungkin makan masa ni. Ya, sifat kalam ni kita nak cerita kita nak cerita dengan mendalam sikit lah. Sifat kalam ni nak cerita ni. Kalau kitab Jawi saya ni, dia lebih kurang 2 muka surat. Kena hurai semua tu Ustaz. Dia kena hurai. Kalam ni juga. Ni dia tak boleh baca sekali tu 1 muka surat. Tak boleh. Dia sifat kalam ni isu banyak. Ya. Dia isu banyak. Orang universiti, orang pondok sendiri pun gaduh juga. Orang yang pamak yang pondok yang baru ni. Tak terima. Saya tak maji waktu saya berjumpa dengan Syekh Abdul Hadi Al-Qarsa yang ulama Syria dulu. Kawan saya ni dia tak setuju. Dia saya je dulu ada sahabat saya seorang ni sampai sekarang lah, dia tak setuju dengan kalam 4 ni. Dia kata Tuhan tu kalam 2, kalam ismi dengan kalam dengan kalam lafzi. Satu hari saya kata dia ada Syekh Abdul Hadi Al-Qarsa daripada Syria datang ni. Saya kata cuba tanya Syekh tu sendiri. Kalau tak percaya kat ulama Melayu kita je, tanya Syekh tu sendiri, Syekh Arab tu. Dia pun tanyalah. Masa tu dekat kawasan Mufti Negeri Sembilan. Masa tu saya ada sekali. Ya Syekh. Dia kata kam aqsamul kalam. Berapa permainan kalam tu? Dia kata boleh jadi ke 4. Dia kata 4. Dia kata dia saja jawab 4. Lepas tu Syekh kata, ya betul. 4 pun boleh. Syekh kata 2 pun boleh. Tengok. Saya pegang Syekh Abdul Hadi Al-Qarsa sebut itu je. Saya tak pegang orang lain dah. Tak pakai dah orang lain. Syekh Abdul Hadi Al-Qarsa ni orang yang alim bab tauhid dekat Syria. Orang tua. Jadi saya tak pakai lah buah-buah, bukan buah-buah budak-budak, tapi nak matang cakap lah. Kita tak pakai lah. Siapa cakap universiti tak? Syekh tu sendiri cakap. Jadi ulama Melayu kita dah takik, dah kata, Pak Nan kata ni, kita tak jumpa kata tak ada. Sampai kat Syekh dia kata ada. Kawan saya tu senyap je. Sampai sekarang pun dia tak boleh terima lagi. Nak kata dia tu dah tak boleh terima langsung. Tu. Dia. Saya tahu lah, saya tak mahu sebut nama dia, tapi dia pun masuk kat dalam Facebook juga. Pemikiran dia. Tapi dia tak boleh terima kan. Terpulang tak boleh terima, tapi kita benar khilafiah. Yang kita menidakkan. Tu. Tu yang saya ingat lagi lah. Tahun 2013. Sampai sekarang saya ingat ni, 2013. Saya rekod dengan memori saya. Tak ada rekod bagian ni, tapi saya ingat masa sekarang. Waktu malam sebelum tu, dia malam tu, dia berhujah. Dia berhujah dengan kami lah, dengan saya, dengan Ustaz-Ustaz. Dia berhujah dengan Ustaz-Ustaz. Dia tak boleh terima. Tak apa, esok pergi tanya dengan Syekh Abdul Razak. Dia tanya tempat orang ramai je. Mufti-mufti Negeri Sembilan ada. Biasa geng-geng ni dia tak make pot lah 4 ni. Semua pakat terkejut soalan dia. Tapi Syekh Abdul Hadi jawab senang je. Kata mungkin boleh, kata. Dia kata jaiz. Dia kata haru tu. Kita pakat pandang muka dia tu. Dia tak boleh terima lagi tu je. Lepas tu, kalau Syekh sendiri bercakap itu je. Mana Syekh tu orang tua je. Dia pernah ambil dalam kitab-kitab ni sebut.
Maknanya kalau Melayu kita tak terima, ulama Melayu kita tak boleh terima, orang Arab pun tak boleh terima. Habis nak terima siapa? Tu lah. Betul saya tak kritik. Dia tak boleh terima kalam 4 tu apa sebab Ustaz? Dia terima atas 2 kalam ni lah. Dia kata kalam nafsi dengan kalam lafzi tu ya. Dia kata nafsani dengan masdari tu tak ada. Dia tak terima. Dia tak terima. Tapi kalau tak terima jangan menolak. Sebab dia nak tak? Apa sebab dia nak tu? Dia kata dia tak terima tu, tak ada sebab. Dia kata tak ada dalil dalam kitab, dia kata. Padahal dalam kitab ada. Ini dapat ni akan datang ni, Tawdihul Aqaid ni. Cuba cari dalam kitab ni, bagi tahu dia. Pada dia ada ambil dalam kitab. Sebab tu dia tak tanya Syekh Abdul Hadi ni. Kalau dia tanya Syekh Abdul Hadi dengan lebih detail, boleh jadi Syekh Abdul Hadi sebut kitab mana. Dia gini. Kalau kita tak boleh terima tapi jangan menolak je. Tu kaedah kita. Ni tak boleh terima, menolak pula dah. Dia tak boleh terima, saya tak boleh terima, tapi itulah, tak apa. Itulah tak apa, kita faham. Tapi kebanyakan bila tak boleh nolak, dia lazim malzum ni. Dia dah lazim malzum dah, dia tak boleh cerai. Al-mutalazimah ni la yafakar ni. Bila sebut kata tak terima dia, tak menolak terus dah. Tu kesilapan tu, masalah tu. Habis. Nanti sambung balik. Bahasan sifat kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban.